Assalamualaikum. Selamat pagi kepada semua anak-anak 6 intelek. Okey, apa khabar hari ni? Sihat ke? Okey, harapnya semua sihat. Okey, sebelum nak memulakan pelajaran hari ini, cikgu nak ucapkan terima kasih dulu dan sekalung setinggi-tinggi tahniah kepada semua murid yang dah hantar tugasan pada minggu lepas. Terima kasih. Teruskan usaha dan cikgu harap untuk pembelajaran hari ini lebih ramai, dan harap semua boleh hantar tugasan yang telah cikgu bagi. Okey, baiklah. Hari ini kita akan belajar. Minggu lepas kita dah belajar mengenai kemahiran saintifik, kemahiran proses sains. Hari ini cikgu sambung lagi dengan kemahiran manipulatif. Untuk hari ini cikgu nak ulas sikit mengenai kemahiran manipulatif. Kemudian cikgu nak kita nak bincang latihan dalam buku latihan yang kamu dah dapat tu, buku aktiviti. Itu je lah. Hari ni cikgu nak sikit je nak terang. Selebihnya cikgu nak bincang jawapan lah. Cikgu guide kamu macam mana nak buat latihan. Nanti kamu buat ya. Okey, kita ada kemahiran manipulatif. Kemahiran manipulatif ni kita dah belajar dari tahun 3 cikgu rasa. Okey, kita ada apa ya dalam kemahiran manipulatif ni? Kita ada menggunakan dan mengendalikan peralatan dan bahan sains dengan betul. Okey, seterusnya kita ada mengendalikan spesimen dengan betul dan selamat. Spesimen tu apa? Spesimen tu benda yang kita nak uji lah. Contoh kita nak tengok daun bawah mikroskop. Itulah daun tu lah sebagai spesimen. Okey, membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul. Okey, kemudian kita ada melakar spesimen peralatan dan bahan dengan tepat. Ya, tadi kalau kita dah tengok daun kat bawah mikroskop tu, kemudian kita kena lakar. Apa yang kita nampak daun di bawah mikroskop? Itulah maksudnya melakar spesimen peralatan dan bahan sains dengan tepat. Okey, last sekali kita ada menyimpan peralatan dan bahan sains dengan betul dan selamat. Jadi kita ada 5 kemahiran manipulatif yang biasanya kadang-kadang kita terlepas pandang. Lepas tu nak jawab soalan kita tak nak kaitkan. Okey, ingat ya, kita ada 5 kemahiran manipulatif. Baik, selesai untuk penerangan kemahiran manipulatif. Cikgu nak pergi kepada latihan hari ini. Okey, boleh ambil buku latihan sekarang, buku aktiviti kamu. Ambil sekarang, cikgu nak bincang. Pastikan dengan kamu ada pensel. Boleh? Dah ada? Okey, cikgu pergi ya. Cikgu ada gambar pun, ehsan daripada mana gambar cikgu gambar ehsan daripada Ahmad Ryan. Terima kasih Teacher Anim. Cikgu tak ada lagi buku kamu ni, belum dapat. Nanti jadi ni je lah yang cikgu dapat. Okey, terima kasihlah ada. Tak apa, walaupun gambar ni tak jelas, kamu ada buku sendiri kan? Jadi buku kamu tu lebih jelas. Kamu tengok buku ya. Okey, cikgu tengok berdasarkan ni. Baiklah, ini muka surat pertama cikgu rasa. Okey, dia kata apa tu? Ajanting dan ibu Ajunta dan ibunya membeli belah di pasar raya. Berikut, okey, dia tanya A, perhatikan barang-barang tersebut. Antara barang tersebut yang manakah berbentuk segi 4 tepat dan lembut? Segi 4 tepat. Segi 4 tepat. Mana segi 4 tepat? Maksudnya samalah kan, segi 4 tepat dan lembut. Kamu lebih tahu. Dia kata perhatikan, bulatkan jawapan yang betul. Ini arahan dia, bulatkan. Jadi pastikan kamu bulatkan. Jangan nak lorek ke apa. Kesilapan kita mengikut arahan juga boleh membuatkan jawapan kita jadi salah. Jadi pilih satu benda yang segi 4 tepat. Segi 4 tepat. Segi 4 sama. Segi 4 apa cikgu pun? Segi 4 dan lembut. Okey, segi 4 dan lembut ada 2, segi 4 kemudian dia lembut. Carilah
Kemudian bulatkan jawapan kamu. Okey, untuk bahagian bawah, kelaskan barang-barang yang dibeli mengikut kumpulan yang betul. Okey, ini pengelasan. Tadi yang atas tadi pemerhatian, yang kedua kita mengelas. Jadi ini soalan mudah sangat ni. Jadi kamu kelaskannya daripada 6 barang ni. Kamu kelaskan kepada kumpulan-kumpulan di bawah. Baik, jelas. Okey, kalau jelas cikgu pergi ke muka surat seterusnya. Okey, ini cikgu tak pasti ni muka surat ke berapa ya. Sekejap cikgu tengok. Cikgu rasa ini kot muka surat kedua. Kemahiran saintifik. Kalau lah cikgu salah pun, kamu carilah muka surat ni ya. Sebab cikgu tak ada buku depan cikgu, buku dengan kamu kan. Okey, Khairul dan Yahya mengukur jarak landasan larian. Suresh pula mengambil masa larian peserta yang menyertai acara di landasan tersebut. Mereka merekod bacaan yang diperolehi dalam satu jadual. Okey, nanti kamu tengok dia nak buat pengukuran jarak. Kalau dia nak kira jarak landasan, apa yang dia kena guna, kamu sesuaikan. Kemudian kamu sesuaikanlah. Kemudian masa pula Suresh guna alat apa? Nak ukur masa. Kamu sesuaikannya. Yang B, tuliskan bacaan yang diperolehi menggunakan unit piawai. Okey, bacaan. Ini berapa ni? Pastikan letak unit piawai dia kat belakang ya. Kemudian ini pun sama macam mana nak baca jam randik. Kalau tak tahu, boleh rujuk balik, boleh tengok balik macam mana nak membaca jam randik. Kemudian bawah, berikut menunjukkan bacaan yang diperolehi oleh Suresh. Suresh dah boleh bacaan daripada Asmah, Junta dan Rosli. Kemudian nak bina satu jadual. Okey, dalam ada maklumat Suresh ni, dia ada 3 maklumat. Peserta, masa, ada 2 lah maklumat ya. Okey, salah. Maaf. Okey, ada 2 maklumat iaitu peserta dan ada 2 maklumat. Nanti bila nak turun ke jadual, 2 markah ni mudah je. Jadi bila 2 maklumat, automatik nanti jadual kamu pun terbahagi kepada 2 lah. Okey, terbahagi kepada 2. Okey, satu kolom letaklah sebagai peserta. Satu lagi kolom masa yang diambil. Kemudian kamu isilah nama dia 3 orang dan bacaan masing-masing. Mudah-mudah je dapat 2 markah. Okey, itu muka surat 2. Sekejap cikgu pergi muka surat seterusnya. Cikgu tak pasti okey buat aturan bukan? Okey, cikgu nak bincang. Bateri pun dah warning kan? Kalau tiba-tiba padam tu, dia sambung pada video seterusnya. Okey. Okey, baik. Ini soalan tak pasti muka surat. Memang buku ni tidak muka surat ya. Tak apa, kamu cari sendiri yang ada gambar apple ni. Okey, kamu ada buku depan kamu, mudah. Okey. Mana gambar apple cikgu? Okey, kita nak pergi kepada soalan yang ketiga, kemahiran proses sains. Okey, baik. Pertama-tama, mulanya sekali mestilah baca arahan. Raja menunjukkan sekumpulan murid menjalankan satu penyiasatan tentang bagaimana jarak di antara objek dengan sumber cahaya mempengaruhi saiz bayang-bayang objek. Okey, ini cerita mengenai bayang-bayang, tajuk cahaya tahun 5. Okey, daripada dia bagi kita gambar torchlight, ada apple, kemudian apple ni pula ada bayang-bayang. Okey, baik. Jadi kita ada jadual automatik. Jadual ni cikgu kata nampak je jadual yang macam ni. Kita labelkan dulu mana satu PM, mana satu PB, mana satu PM. Okey, pandai. PM ni yang atas. Okey, kemudian PB yang bawah. Pandai. Okey. Cikgu tulis kat handphone jadi besar, kamu faham? Kamu dah besar kan? Okey. Kita abaikan kekarangannya aja, kita sambung belajar. Okey, seterusnya ada jarak antara objek dengan sumber bayang-bayang. Kemudian kita ada saiz bayang-bayang. Dia tanya apakah tujuan penyiasatan. Okey, tujuan penyiasatan untuk menyiasat hubungan antara buku ni dia mulakan dengan menyiasat
bagaimana jarak. Tak apa, cikgu tak nak kita abaikan jawapan permulaan sebab kita dah belajar cara nak menulis tujuan kan minggu lepas punya modul tu. Jadi mulakan dengan untuk mengkaji hubungan di antara PM kita jarak di antara objek dengan sumber cahaya dan saiz bayang. Dapat? Nah, dah ada PM, dah ada PB, mudahlah. Kemudian dia tanya kita PM, dia tanya soalan B, dia tanya pemboleh ubah. Ada manipulasi, ada bergerak balas, dah boleh rujuk pada jadual. Satu lagi dia tanya dimalarkan. Macam mana ya dimalarkan ni? Pemboleh ubah dimalarkan ni adalah sesuatu yang kita tak boleh ubah dalam eksperimen. Kenapa kita tak boleh ubah? Supaya tak ada orang argue eksperimen kita. Jadi dalam pada eksperimen ni, benda apa yang kita tak boleh ubah? Apa? Cepat. Pandai. Yang kita tak boleh ubah adalah apple. Tak bolehlah mula-mula kita elok-elok kita guna apple ni, kemudian kita pergi tukar apple pula. Pergi ambil buah pear. Buah pear boleh lagi kita ambil benda lain. Mula ambil apple, lepas tu rasa dah pergi makan apple, pergi ambil benda lain. Jadi tak nak. Eksperimen ni dia menggunakan apple, jadi sepanjang eksperimen ni kita kena guna apple. Apple pula mestilah saiz yang sama supaya bayang-bayang yang terhasil juga adalah sama. Jadi benda yang dimalarkan daripada eksperimen ini adalah saiz buah apple. Saiz buah apple, tulis pada jawapannya. C, nyatakan corak perubahan saiz. Mana saiz kita? 15, 10, 5. Apa corak kita? Ada 3 corak. Basicnya 2, bertambah dan berkurang. Kemudian corak yang ketiga tu bergantung kepada kedudukan data, bertambah dan berkurang dan bertambah. Tapi jadi untuk hari ini fokus bertambah dan berkurang. Jadi saiz kita ni apa? Bertambah ke berkurang? 15, 10, 5. Pandai, corak kita adalah berkurang. Last sekali, kesimpulan yang boleh bukanlah satu lagi soalan yang bawah. Kesimpulan kita, jika kesimpulan kita boleh gunakan perkataan jika dan maka. Jadi jika PM, maka jika corak PM, maka corak PB. Dapat? Jadi jawapan dia, jika bertambah jarak antara objek dengan sumber cahaya, maka berkurang saiz bayang. Dia punya keyword, kata kunci, jika corak PM, maka corak PB. Itu jawapan untuk D. Ada soalan bawah. Tiada bayang-bayang yang terbentuk apabila objek digantikan dengan objek P. Berikan inferen mengenai pemerhatian ini. Kenapa tak ada bayang-bayang bila dia ganti apple tu dengan bahan lain? Di sini dia menyentuh pada konsep objek legap, objek lut cahaya dan objek lut sinar. Jadi soalan dia, ni tajuk tahun 4 ya objek-objek ni. Tiada bayang terbentuk apabila diganti. Bila tak ada bayang-bayang, maksudnya dia letak apa? Dia letak sesuatu benda yang lut sinar. Dia letak benda yang contohnya letak plastik jernih. Kalau letak plastik jernih, ada bayang-bayang tak? Tak. Itu maksudnya dia ganti apple dengan plastik jernih. Kemudian dia kata buat inferen mengenai pemerhatian ini. Kenapa tak ada bayang-bayang? Nyatakan di situ bayang-bayang tidak wujud kerana objek yang digunakan. Tengok, ulang kaji balik, cari sama ada lut sinar atau lut cahaya. Yang mana antara lut sinar dan lut cahaya yang membenarkan cahaya melaluinya 100%. Boleh ulang kaji balik, cari dalam buku tahun 4 rasanya, tajuk bahan. Kamu rujuklah, ada buku kan, buku rujukan. Boleh cari ya.
Okey, itu selesai. Dah ada 3 muka surat. Okey, 3 muka surat. Nak lagi tak? Okey. Ke dah banyak? Okey, jap kita tengok. Okey. Satu lagi. Ini kemahiran manipulatif. Muka surat ni pun buat ya. Buat juga muka surat ni. Ni dah ada. Kamu sesuaikan balik. Dia punya ikut kemahiran. Dia punya sini situasi. Sini situasi. Kemudian cari yang mana sesuai dia punya dengan kemahiran manipulatif. Okey, apakah yang diperlukan untuk diaplikasikan selepas. Okey, dia kata dia guna ni, bulatkan alat yang sesuai. Okey, apa yang last sekali yang sesuai tadi, kita ada 5 kemahiran manipulatif. Kamu tengok balik, kemudian letakkan jawapan di sini. Okey, boleh. Okey, seterusnya. Cikgu rasa tak banyak pun sebab cikgu dah bagi jawapan kan. Kalau tak dapat balik, ulang-ulang video ni berkali-kali. Okey, tengok untuk hari ni. Tadi mula-mula buat muka surat ni. Betul. Muka surat yang ada kuali. Kemudian buat muka surat ni yang ada jam randik ni. 2 dah. Okey, kemudian buat yang ada apple ni. 3. Betul? 3. Satu lagi. Okey, 3. Okey, kemudian yang ni 4. Okey, jap. Nak tenung. Okey. Apa ni? Okey, satu lagi. Kemahiran proses sains ada 4 je ke soalan dia? Sebab tak ada muka surat kan? Tapi tak apa, bukan halangan, tak apa. Satu lagi last. Buat sendiri muka surat ni. Muka surat yang ada soalan objektif ni. Yang ada gambar ni lah, praktis UPSR 1. Buat muka surat ni je, soalan objektif ada 4 soalan. Jadi hari ni ada 5 muka surat. Kalau tak jelas apa, boleh ulang-ulang video cikgu kan. Cikgu dah terang semua. Tadi ada 5 muka surat, hari ni siapkan 5 muka surat lah. Sekali siapkan yang ni ya. Ini mudah je, bulatkan A, B, C atau D ni cikgu tak nak bincang lah. Kamu cari jawapan sendiri ya. Okey, itu saja untuk hari ni. Besar harapan cikgu 38/38 yang hantar. Boleh, jawapan cikgu dah bagi, kita dah bincang. Kalau tak faham, ulang-ulang dengar semula. Nanti jawapan letak dekat dah siap. Hantar pada grup Telegram. Kemudian update nama ya. Okey, itu saja untuk hari ini. Terima kasih, selamat belajar. Assalamualaikum.